Okey, pagi ni kita buat Izora Major Jaw. Kita tengok apa yang kita buat pada kereta Izora ni. Sekejap lagi kita update. Alright. Okey, kalau sekarang kita tengok kerja-kerja untuk buka timing belt sedang dijalankan. Alright. Ini kita akan tukar sekali water pump dia. Water pump dia kita akan tukar sekali. Nanti kita tunjukkan sikit barang-barang yang kita akan tukarkan pada kereta ni. Sekejap lagi kita update. Okay. Kita akan servis radiator. Okey, servis radiator. Kalau tengok kat sini dia tak pakai coolant Okay, coolant dia tak pakai, dia pakai air biasa. Kita akan servis radiator dia sebab radiator dia terlampau berkarat. Kita tengok sikit apa yang dah telah dibuat dengan Izora ni. Kita tengok sekarang timing belt kita dah buka. Sekejap lagi kita akan buka puli ni. Okey, dua puli untuk kita tukarkan dia punya oil seal. Water pump pun kita dah buka. Okey, tu tempat water pump tu. Dan untuk kereta ni ada untuk kita buat servis radiator sekali. Okey, servis radiator pun kita dah buka. So kita tengok keadaan radiator dia. Okey, kat sini kalau kita tengok keadaan radiator dia berkarat. Okey, bila kita dah tukar water pump, seeloknya kita akan tukar, kita akan bukan tukarlah, maknanya kita akan serviskan balik dia punya radiator. Sebabnya kalau water pump dah tukar, lebih bagus kalau kita buatlah semua sekali kan. Contohnya macam radiator ni kita hantar servis. Okey, kita tengok keadaan dia punya pipe ni. Okey. Okey. Semua okey. Dan dia ni berkarat sikit lah. Dia tak berapa teruk tapi dia berkarat. Kalau kita tengok tangan kita ni dia berkarat. Okey. So sebab tu bila kita tukar, kita kena tengok kalau kita tukar water pump, kalau kata dia pakai coolant dan tak berkarat sangat, kita tak servis lah dulu. Tapi macam ni dia tak pakai. Kalau kita tengok tadi air dia pun air yang biasa. So kita akan servis sekali lah. Takut nanti bila keadaan water pump pun dah tukar, air pun berkarat, nanti dia akan sama je nanti jadinya. Untuk lebih bagus kita servis dia radiator dia. Okey. Okey. Untuk radiator tadi kita dah terangkan, kita akan hantar servis. Di samping tu juga kita akan, selain daripada servis radiator, package yang kita ada sekali, kita akan buat sekali dia punya thermostat. Kalau kita tengok keadaan thermostat dia, ni keadaan pipe dia lah. Okey, keadaan pipe dia ada macam ni. So biasanya kita dah hantar servis sebab kalau kita tengok sini memang berkarat lah. So kalau tak hantar servis, kita takut nanti dia boleh tersumbat bila kita masuk coolant. Coolant ni kalau kita tak buat sistem bahagian air ni, dia akan menyebabkan karat-karat tu dia akan kumpul, jadi pergi ke satu tempat, contohnya ke radiator, dia menyebabkan radiator kita tersumbat. Okey, sebab tu biasanya kalau tu kita akan servis radiator tu. Nanti kita akan flushing. Okey. Kita tengok dia punya thermostat dia, keadaan dia macam mana. Okey, ni keadaan thermostat dia. Kalau tengok sini lagi teruk berkarat kan. Ni keadaan thermostat dia lah. Okey. Thermostat dia kalau kita tak tukar, bila kita masuk coolant, dia akan, maknanya air akan tendang balik, maknanya dia jam. Ya, sebab tu kalau tu kita akan tukarkan sekali semua sekali lah. Kalau kata buat servis radiator, kita akan tukar sekali dia punya thermostat ni. Okey, ni keadaan thermostat dia. Dan ni adalah klip dia. Okey. Klip ni kedudukan dia dekat depan ni. Dia tahan. Dekat dalam pipe tu dia tahan. Dia duduk depan ni. Okey. Okey, nanti kita akan update balik.
Okey, sementara Wan tengah, orang kata tengah tukarkan dia punya isi, jom kita cerita sekejap bab timing belt ni. Okey, timing belt ni yang sebenarnya kita maklum ataupun kita tahu, dia perlu ditukar setiap 80,000 kilometer, ya, seawal 80,000 kilometer. Kalau kita tengok sini keadaan timing belt dia, okey, dah 80, dia keadaan dia macam ni. Ni memang ngam-ngam 80, owner ni setiap 80 memang dia akan tukar. Okey, tengok keadaan ini keadaan timing belt bila dah 80,000 kilometer. Dia dah berbulu-bulu sikit. Ni lah, sebab tu kita kata seawal 80,000 kilometer. Lebih baik tukarlah. Okey. Dia boleh kalau anda kata dah 80 dah lajak sikit dah ke 85 ke 90 boleh. Tapi tak saja sebabnya kita tolakkan bila kita berada dalam traffic light ataupun jalan jam, tu pun diambil kira juga. Okey, sebab dia sentiasa berpusing. Kalau kita tengok ni, ini adalah timing belt yang original, okey. 80,000 km. Ini owner ni kali kedua tukar. Kali kedua. Kalau kita tengok sini zoom sikit. Sekejap kita zoom sikit. Dia dah mula berbulu-bulu. Biasaan kalau timing belt slim ni, dia bukan sebabnya timing belt ni dia terputus dua, tapi kebanyakannya dia akan putus dekat bahagian gigi-gigi ni. Okey, gigi-gigi ni dia akan mula tercabut. Itu yang kata timing belt lompat ataupun timing belt slip. Sebabkan dia punya gigi ni dia dah putus. Itu sikit info untuk kata timing belt ni kan, bila waktu perlu tukar apa semua. Okey, waktu perlu tukar macam kita cakap tadi lah, seawal 80,000 km. Sekarang kita tengok Wan pun tengah kata buat penukaran untuk oil seal ya. Okey, mana yang nak tahu oil seal untuk kereta Campro ni, dia ada 3 oil seal. 2 pada bahagian atas dan 1 adalah pada bahagian bawah. Okey. Yang sekarang ni yang Wan tengah buat ni adalah bahagian atas lah. Okey. Untuk CFE tebu ni dia ada 2, satu lagi dekat bahagian VVT. Nanti kita tunjukkan macam mana. Okey, kalau kita tengok kat sini, ni kita dah buka dia punya oil seal ni kita dah buka. Satu dekat bahagian depan ni dan satu dekat bahagian belakang ni. Okey, satu dekat bahagian belakang ni. Dan oil seal dia bentuk dia, mana oil seal dia? Oil seal dia nanti kita akan tunjukkan bentuk dia macam mana. Sekejap lagi. Okey, siapa yang nak tahu, dia ada 2 atas ni 2, satu bahagian depan, satu bahagian belakang. Belakang ni ada VVT. VVT. Okey, VVT puli. Okey. Okey, ini adalah oil seal dia. Ni oil seal dia. Memang kita akan tukar sekali bila buat tukar timing belt, tukar sekali lah. Okey, oil seal ni. Oil seal yang terbaik sekali adalah oil seal yang original berwarna coklat ni. Okey. Nanti kita tengok bila dah siap pasang. Okey, tadi dah terangkan cakap dia ada 2 oil seal dan satu bahagian VVT kan. Okey, kalau ini nama dia VVT. Okey, VVT. Untuk Izora CFE mana yang terbuk, dia ada VVT. Okey. Ni nama dia VVT puli. So, dia ada cara nak pasang dia, marking dia. Kalau dia ada lock dia tu. So kena betul-betul pasang. Kalau biasa pasang, kita kena pastikan lock tu masuk pada permukaan tu. Okey, permukaan tu yang ada, kalau kita tengok kat sini, dia ada lock dia tu. Okey, tu dia ada lock dia tu. Kita kena tengok, pastikan marking tu, kita kena tengok ke mana dia arah dia lari. Kalau lari ke sini, kita kena pastikan lock tu masuk balik arah yang sama. Jangan kata bila dia dah lari ke sini, bila pasang kita pasang tegak macam ni, itu tak boleh. Memang boleh masuk, tapi dia akan menyebabkan timing belt tu boleh slip sebabkan valve tu berlaga. Dan ni water pump puli. Dan ni tensioner feed. Tensioner feed ni kita akan tukarkan sekali, nanti kita tunjukkan barang dia. Okey, tensioner feed ni. Dan ini nama dia engine mounting. Okey, engine mounting. So nanti kita tunjukkanlah sikit-sikit. Okey, pemasang dunia pasang lah. Okey, kita tengok oil seal yang kita dah pasang. Itu warna coklat originalnya.
dan juga sini VVT originalnya. Ni yang kita katakan tadi, oil seal dia ada 2 bahagian atas. Itu yang kita tukar. Sekarang Wan tengah nak pasang dia punya VVT pulley. Dia kena VVT pulley ni kalau anda kata pasang, dia kena pasang balik ikut marking yang kita buka tadi. Pastikan lock tu masuk. Kalau kata lock tu tak masuk, dikuatiri akan ni, itu kita tunjuk sikit. Dia lock dia masuk. Locking. Dia boleh pusing. Tu dia dah masuk. Pastikan masuk ngam-ngam. Masuk kat lock. Macam tu. Okey. Jadi kita tunjuk hal lain. Sekarang kita nak proses, kita nak tukar oil seal bahagian bawah pula. Okey, ni oil seal bahagian bawah pula untuk kita tukar. Bahagian bawah ni kita perlu hati-hati sikit sebab kalau kita tak berhati-hati, dia boleh menyebabkan oil seal tu rosak dan spring dia terkeluar dan minyak boleh leaking kat sini. So bila pasang, dia kena slow, take time, jangan terlampau laju. Okey. Itulah sedikit cara pemasangan dia yang perlu berhati-hati. Okey. Tegam Itu oil seal bahagian bawah. So kalau kita tengok sini, okey, pastikan teping-teping ni semua rata je dengan dia. Baru okey. Tu water pump. Okey, water pump kejap lagi kita akan gosok dulu, bersihkan dia punya sisi. Nanti baru kita pasang yang baru. Water pump, ramai yang tanya water pump ni bila yang kena tukar ni. Okey, water pump ni ada yang kata seeloknya tukar bila tukar timing belt. Okey, tapi bagi kami bila anda buat 2 kali penukaran timing belt, kali kedua tu anda tukar sekali dengan water pump. Seeloknya macam tu. Sebab water pump ni dia boleh tahan sampai lebih kurang dalam 100 lebih lah. Okey, bila dah 2 kali tukar timing belt tu, boleh sekali tukar water pump. Okey, water pump dia keadaan, kalau kita tengok sini, ini adalah water pump dia. Okey, ini adalah water pump dia. Ini water pump dia lah. Okey, kita akan tukarkan sekali. Sebab bila dah 2 kali ni, okey, dia kadang-kadang kalau kata kita tak tukar water pump tu, dia boleh kadang-kadang bila kali kedua tukar ni dia ada bunyi. Bila ada bunyi, satu hal lah, kadang-kadang dia ada leaking. So sebab tu kadang-kadang kita advise tukar water pump ni bila 2 kali tukar timing belt. Okey, nanti kita tengoklah bila water pump yang tu dah siap pasang, kita akan tunjuk lagi. Okey, stay tune. Tu water bubur gam sikit, water pump yang baru. Come on, man. Ni water pump. Water pump baru, boleh tahan lagi 2 kali tukar timing belt. Kurang berapa tahun tu? 7-8 tahun lagi. Itu dah yang baru ya. Jadi kita tengok bila dah siap pasang. Okey. Okey, macam ni lah keadaan bila dah siap pasang. Okey, ni water pump yang baru. Okey, untuk kereta Izura CFE ni. Ni yang baru. Macam ni lah keadaan dia kalau dah siap pasang. Okey, biasa kalau dah 2 kali 2 kali timing belt ni dia akan goyang sikit. Water pump biasanya dia akan goyang sikit sini. Tapi ini fit yang baru. Okey lah. So kita akan buat berspesial sikit. Okey. Lepas tu kita akan mula pasang timing belt lah. Alright. Nanti kita akan tunjukkan lagi. Stay tune. Okey, sekarang ni kita tengah proses pemasangan timing belt. Okey, kita nak bagi sikit info. Okey, sikit info. Kalau katakan Izura CFE, Privy, Suprema, Saga FLX,
Okey, New Saga, New Persona. Lah, kereta yang baru-baru lah sekarang kan. Kereta yang baru-baru sekarang ni dia punya bearing lain Bearing dia bearing dia yang macam ni. Okey. Bearing dia yang jadi macam ni. Bearing ada jarum. So, biasanya bearing ada jarum ni dia kalau boleh pakai yang original ataupun yang mana Proton pakai. Sebabnya kalau kita pakai yang aftermarket biasanya tak tahan. Banyak punca timing belt slip berpunca daripada bearing ni. Okey, bearing ni. Dan jarum ni adalah penunjuk. Jarum ni ada tujuan dia adalah penunjuk untuk tahap ketegangan timing belt lu. Okey, tahap ketegangan timing belt tu. Kalau kata dia mesti ngam-ngam dekat bahagian yang lekuk ni. Yang lekuk ni. Kalau tersikit tu tak apa, tak ada masalah. Yang penting dalam range ni lah, dalam kawasan besi ni. Okey, dia jangan sampai terkeluar ke bawah ataupun dia terkeluar ke atas. Okey. Ini untuk kereta-kereta yang baru lah, macam Preve, Suprema, Izora CFE, New Saga, New Persona, apa semua tu lah. Okey. Dan kalau boleh lah untuk kereta-kereta macam ni kita gunakan timing belt yang original. Okey, original. So bila kita dah pasang, kita tinggal nak adjust je nanti. Nanti kita tunjuk cara tensioner tu bergerak nanti macam mana. Okey, ni safety untuk kita. Okey, tips sikit. Okey, sebelum pemasangan siap, kita akan uji dulu dia punya bearing. Bearing tu pergerakan dia macam mana. Okey. So kita tengok sikit. Okey, saya hidup. Tengok pergerakan dia mesti bergerak. Kalau kata tensioner yang okey, dia mesti ada pergerakan kat situ. Bagi rem sikit. Dia tak keluar. Bila kita rem, dia akan tegak. Rem dia kuat-kuat. Okey, mati. Kalau bila mati, dia akan pastikan dia duduk di dalam kawasan yang sama, dalam besi tu. Dia jangan terkeluar. Okey. Dia jangan terkeluar. Kalau katalah dia terkeluar terlebih, itu maknanya tak okey tu. Dan untuk bearing ni juga, okey, untuk bearing ni juga kita kena pastikan dia bergerak. Kalau lah katakan bila kita hidup dia diam je, ataupun dia bila kita hidup dia tu ke belakang macam ni diam je, itu dia abnormal. So ini ada prosedur biasa kita buat. Sebelum pasang kita akan uji dulu pergerakan tensioner tu. Sebabnya kita tak nak bila dah pasang siap, bila owner pakai bearing tu jam. Sebab tu biar gitu kita tengok pergerakan, dia ada pergerakan, okeylah cun lah kalau ada gerak. Okey, lepas tu bila kita mati, dia masih dalam kawasan yang sama. Walaupun dia tak tepat dekat longkang tu, tapi dia masih dalam kawasan yang sama, tu adalah normal. Okey, tak ada masalah. Dia jangan bila dah mati dia terlebih. Terlebih ke bawah ataupun terlebih ke atas. Okey, bila dia terlebih ke bawah maknanya terlampau tegang ataupun mungkin jarum tu problem. Kalau ke belakang pula terlampau longgar ataupun mungkin jarum tu juga problem. So untuk safety memang kita akan sebelum pasang siap kita akan pasangkan dulu dia punya bukan pasang dulu puli bawah untuk kita test hidup. Baru kita boleh pasang siap semuanya. Baru kita rasa confident untuk bagi ke owner. Owner pun boleh memandu dengan keadaan yang selesa lah. Bila kita tak test tu, kita takut benda bearing tu boleh problem. Bila problem tu nanti dia akan datang pada kita. Timing belt boleh putus, boleh slip. Banyak punca timing belt slip untuk model-model macam ni disebab punca daripada bearing tu sendiri. So kita test dulu. Sebelum pasang, kalau boleh test dulu, dah okey, dah confirm, baru kita pasang siap. Okey, nanti kita akan tunjukkan lagi untuk proses kereta Izora ni, apa lagi yang dia buat. Kita stay tune, tunggu. Itu kita barang besi. Eden. Lokal lah ni. Okey, untuk kereta Izora ni apa lagi kita tukar? Kita tukarkan dia punya tensioner feet ataupun bahasa mudahnya auto tensioner. Auto tensioner ni dia duduk dekat luar. Nak tahu duduk kat mana? Jap, kita pasang tu, kita tunjukkan nanti. Okey.
Okey, kat sini kita tunjukkan kedudukan dia. Untuk auto tensioner ni dekat sini. Okey. Ni duduk kat luar dan dia ada feed bell. Ni feed bell dia. Okey. Dia duduk sini. Ini yang dia akan mengawal apa ni, dia punya bila enjin hidup dia ada apa ni untuk ketegangan tu, dia tu bila kompresor dia ada lock cut off. Ni dekat situlah fungsinya. Apa ni auto tensioner feed ni ataupun auto tensioner dengan dia punya alternator pulley. Kat situ ada fungsi permainan dekat situ. Okey, sekejap lagi kita tengok kalau dah siap pasang. Okey, sekarang kita dalam proses pemasangan. Okey. Timing bell pun dah siap pasang semua. Feed bell pun dah tukar dan juga animal mounting pun dah pasang. Sekarang kita akan pasang cover. Untuk kereta ni kita akan tunggu radiator siap lah untuk diservis. Kita akan pasang siap. Okey, nanti bila radiator sampai kita update lagi. Kalau kita yang bukan dia single. Oh, one single. Orang single lagi. Dengan bahal. Siapa yang ingin bulan-bulan. Siap betul. Okey, sekarang kita nak flushing. Kita tengok air yang keluar ni okey tak okey. Okey. Ni kita dah proses lah. Sekejap lagi radiator sampai dah siap. Kita tengok. Dah okey. Kita buang dulu air-air yang dalam enjin ni. Dia kan. Tu. Air terjun cantik. Ada tak apa teruk sangat lah. Sekarang ada sikit-sikit je dalam tu pun. Kan? Dia dah karat jugalah. Pipe yang water pump pipe ni. Agak tutup. Okey. Ni proses ni memang biasa. Kalau kita servis radiator, kita akan flushing dulu sekejap. Dan kita akan start dulu sekejap untuk enjin ni. Air tebu. Okey, tak ada kotor. Air pun okey. Ni pipe yang dekat thermostat . Ni memang biasa kita akan buat untuk sekejap ya. Jangan lama-lama. Okey, sekejap untuk kita flushing, kita buang dulu in case kalau ada air yang berkarat dalam enjin tu, kita buang dulu. Okey, kita buang sampai lah dia putih. Tapi yang ini dia tak apa betul sangatlah. Okey, so far okey. Ini kereta Izura CFE. Okey. Okey, tak ada apa. Okey, cantik. Cun. Ni kira pipe dia. Pipe dia pun kira kalau ada macam kopok-kopok karat pun kita akan bersihkanlah sikit-sikit mana yang mampu. Tu keluar sikit-sikit. Kita buat. Kita patah-patahkan dia. Kadang-kadang dia karat tu dia melekat dekat tepi-tepi pipe pun. Dekat bibir-bibir ni kan. Tu. Kita try lah yang mana. So far boleh pakai lagi pipe ni. Tu. Kita cuci. Kita cuci nanti. Nanti kita akan cuci kan dia punya spare tank dan juga pipe. Untuk golok dengan air, bersih-bersihkan. Kita itulah bersihkan. Macam ni lah, okay, proses
kalau dekat kami kalau buat servis radiator. Memang semua kita akan cucikan dia. Okey. Thermostat memang kita akan tukar baru. Nanti kita tunjukkan thermostat tu. Kan kita buat bersihkan ni dulu. Okey. Ni dia punya spare tank. Kita bersihkan. Tu ada kotor. Bila kita letak coolant dia lagi dia akan menghakis benda ni. Bersih sikit. Kan. Cuba rendam dulu nanti. Okey, kita cuba rendam dulu. Bawa sabun dulu, kita rendam. Nanti kita update lagi. Okey, stay tune. Okey, sekarang kita nak tukar thermostat dia. Okey, ni thermostat dia. So kita akan tukarkan dia. Kita dengan one. Thermostat ni, thermostat ni bila flushing kita tukar sekali. Okey. Clip pun kita bagi clip baru. Okey. Clip ni. Clip retainer. Okey. Clip baru. Semua original. Kita akan pakai gaya original sahaja untuk kereta Proton Izora CFE ni. Sebab dia original, kita tahu lah kualiti dia kan macam mana. So kita bagi yang terbaik untuk customer ni. Okey. Dalam pemasangan. Okey, pasang dia kadang tu kena lockkan betul-betul untuk thermostat tu. Susah. Buka. Ngam. So kita tengok sekejap, kita tinjau. Padam dulu. Macam itulah kedudukan thermostat. Tak kisah tengah ke apa kan. Yang penting lock dengam. Okey, sekarang kita akan pasang radiator. Kita dalam pemasangan lagi. Kita akan pasang radiator. Okey, saya pasang. Inilah radiator dah diservis. Okey. Tengok sekejap. Lubang-lubang pun dah cantik. Karat tu memang tak boleh nak hilang. Tapi dia bersih lah. Yang penting sirip-sirip dia tu semua dah dibersihkan. Okey. Lain-lain air tu kan. Yang penting lain-lain air tu. Alright, kita pasang. Sekejap lagi kita tengok proses. Nó bột không? Kita pasang. Pemasangan ni dia kena hati-hati, slow. Okey, kalau ada yang nak servis radiator ke, okey, nak buat apa-apa servis atau repair kereta Proton dengan Pro 2, bolehlah ke workshop kita orang di pinggiran Senawang, Negeri Sembilan. Ni kita tengah proses pasang. Okey, dah siap pasang radiator.
sekarang ni kita akan tuangkan coolant. Untuk coolant, okey. Kau tuang kat sana dulu. Untuk coolant kita akan pakai 2 botol, okey. Coolant yang kita pakai hanyalah coolant hijau ni, okey. Okay. Hijau ni pakai 2 botol lah. Okey, kita akan pakai 2 botol. Okey, maknanya kita akan gunakan 2 liter lah. Okey. Untuk Proton inilah yang terbaik sekali untuk kereta Proton, inilah coolant yang terbaik untuk dia. Okey. Pakai warna hijau sebab dia hijau dia tu, kalau kita tengok tu hijau dia tu bukan hijau saja, dia hijau dia ada minyak sikit. Penuh. Okey. Jarang 2 botol penuh. Kita okey, untuk masuk air ni pun kita ada satu lagi nama proses untuk kita nama bleeding. Okey, bleeding air. Bleeding air ni bukan apa. Nanti kita tunjukkan sebab apa. Sebab kita nak hilangkan bubble-bubble yang ada dalam ataupun ruang-ruang kosong yang diisi oleh angin tu, kita nak bleedingkan dia. Kalau boleh kita nak biarkan dia penuh dengan air je. Jangan ada ruang kosong. Okey. Kita akan bleeding. Okey. Kalau ikutkan sebenarnya bleeding dia dekat sini nombor 8 ni. Tapi janganlah guna ni. Tapi kita gunakan biasa bleeding ada pada atas saja. Kita bleeding air je terus. Okey. Kalau kita tengok situ ada bubble. Kita guna 2 botol. Memang 2 botol untuk kereta Proton ni je. Untuk bleeding air ni penting kalau kita dah buka hose ataupun kita dah severe radiator, sebab kita tak nak dia overheat. Sebab kalau kita tak bleeding, dia boleh menyebabkan overheat lah radiator, sebab ada ruang-ruang kosong yang angin kan, bubble tu, kita nak buang bubble tu. So sangat penting kalau untuk buat orang kata bleeding air ni. Bleeding air ni prosesnya ambil masa sikit. Okey, dia perlukan kipas ni berpusing 3 kali. 3 kali kipas pusing, bermakna kita dah selesai untuk bleeding air. Memang kena tunggu sampai 3 kali kipas pusing. Alright. Stay tune, kita tengok bila dah siap nanti. Okey, kita tengok ada bubble lagi tak? Kita tengok bubble dia. Kalau tengok tu dia ada meletup sikit. Tu keluar bubble. Bubble tu yang kita kena buang. Okey, kalau lagi banyak lagi tak bagus lah. Dia kalau sikit tu okey. Sebab tu pentingnya kita buat bleeding ni. Okey. Untuk Izora ni hampir saja nak siap. Ada lagi beberapa part lagi yang akan kita tukarkan. Kita siapkan dulu yang ini. Kita tengok apa lagi kita akan buat. Okey, assalamualaikum. Kita tengok ke. Okey, sampai masanya kita servis pula. Kita tukarkan minyak enjin dia. Alright. Tahu yang tengok. Bodoh. Washer tu double. Double washer. Naik ya. Okey. Servis minyak enjin. Kita buang minyak dia sampai ke titisan darah terakhir. Kaki dah siap ada. Boleh ada yang ada. Okey, nanti kita tunjukkan minyak enjin apa yang kita pakai. Dia memang sesuai untuk kereta-kereta Proton. Okey, memang disajaskan lah.
Okey, untuk pakai minyak enjin tu. Nanti kita tunjukkan. Okey. Kita tunjukkan sikit minyak enjin yang kita pakai, minyak enjin daripada Petronas, okey. Cincin 800 1040 semi. Untuk kereta Izora ni ya kita orang biasanya direkomend tukar setiap 7,000 lah. Okey, kalau lagi awal lagi bagus. Tapi kita akan recommend 7,000. Okey, itu Cincin Petronas 800 1040. Ini memang sesuai untuk kereta-kereta Proton. Okey. Kita tahu Petronas punya kualiti macam mana kan. So kita gunakan untuk kereta-kereta, kita gunakan untuk kereta-kereta customer kita, memang kita memang pakai Petronas saja. Alright. So minyak dah habis. Hari ni Bob tukang servis. Okay. Gunakanlah Petronas, okey, untuk kereta Proton anda. Minyak dia cantik. Bersinar minyak. Okey, sekarang kita tukarkan dia punya fuel filter. Okey. Untuk siapa yang tak tahu fuel filter tu kat mana? Okay. Fuel filter dia dekat bawah ni. Tu fuel filter. Okey. Tukar. Fuel filter ni, okey, untuk maklumat kita bagi info sikit. Fuel filter ni perlu ditukar setiap 60,000 km sekali. Kalau katalah korang tak pernah tukar, okey, dia boleh apa efek dia? Okey, efek dia akan efek dekat fuel pump. Fuel pump boleh cepat kong kalau kita tak tukarkan fuel filter ni tepat pada waktunya. Bermakna fuel pump akan bekerja lagi lebih keras sebabkan fuel filter ni tersumbat. So fuel filter ni penting untuk kalau kita nak bagi fuel pump kita tahan lama, kita perlu tukarkan dia setiap 60,000 km sekali. Okey. Okey, fuel filter yang kita gunakan fuel filter jenama daripada Bosch. Okey, jenama daripada Bosch fuel filter ni. Kalau katakan ni dia yang terbaik lah. Okey. Setiap 60,000 tukar. Okey, kedudukan dekat bawah ni. Pasang dia. Kalau pasang tu kalau boleh jangan terbalik. Dia ada arrow dia, kena ikut arrow dia. Kalau katakan terbalik, pernah sekali ada satu kes customer kereta dia semput-semput disebabkan fuel filter tu dia punya tu terbalik. Arrow dia terbalik. So kena pastikan pasang tu ikut arrow dia balik. Okey. Ni fuel filter. Orang tengah pasang. Ni fuel filter. Kita bawa pasang. Jadi kedudukan dia dekat bawah. Okey. Pintu ni ada bahagian bawah ni. Kedudukan dia. So ingat untuk bagi fuel pump kita tahan lama, tukarlah setiap 60,000. Okey. Itu sajalah okey untuk kereta ni yang kita servis apa semua. So kalau anda rasa nak servis kereta Proton dan Pro 2 kesayangan anda, bolehlah ke workshop kita orang di pinggiran Senawang Negeri Sembilan. Okey. Itu saja. Bye.